Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sebenarnya ada tetamu, Al-Fadhil Dr. Fadlan Osman, pensyarah UKM dan juga pengurusi ulama muda UMNO, dan datang ziarah saya. Ramai mungkin tak pernah jumpa Ustaz Fadlan. InsyaAllah ada masa sekejap lagi kita akan minta Ustaz Fadlan sikit cakap dengan kita. Saya tengok ni ramai pelajar-pelajar master saya, ustaz-ustaz lulusan Azhar, UM, dan mereka dah buat master. Dan Alhamdulillah kita di IQ ni, kita menerima sebanyak mungkin orang. Selagi mana berusaha, semua orang menyumbang sekadar yang dia mampu kepada Islam ini. Asas kita ialah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang sahih, yang tidak bercampur dengan syirik, menegakkan tauhid, beribadah dengan ibadah yang sahih, yang tidak dicampur aduk dengan perkara-perkara yang diada-adakan, beribadah dengan nas dan dalil. Kemudian hidup di dalam muamalah ini bergantung ataupun berteraskan nas-nas umum Islam, kerana Islam tidak mengungkung manusia di dalam kehidupan umum ataupun daily life, tapi manusia diberikan panduan dalam hidup ini. Kemudian di kalangan golongan yang nak kepada sunnah itu sendiri, kadang-kadang mereka berbeza pendapat dalam beberapa hal, namun teras mereka tetap kitab dan sunnah. Di sini di IQ ni kita menerima keluasan itu. Kita menerima keluasan itu dan kita berukhuwah di atas dasar itu, dan kita macam mana kata Hasan al-Banna rahimahullahu ta'ala, nata'awanu ala mattafaqna alaih wa nata'adzaru ba'duna ba'da fima ikhtalafna fi. Kita ini bekerjasama dalam perkara-perkara yang mana kita sepakati, dan kita maafi dalam perkara yang kita berbeza. Yang penting insan dalam perjalanan hidup dia ini, perkara yang paling asas bagi orang yang datang mengaji dan belajar ilmu ialah soal hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan soal fulan dan fulan, tapi soal dia dahulu, kemudian baru orang lain. Soal dia dahulu. Benar, kalaulah slogan negara Islam itu adalah maksud negara yang melaksanakan Islam. Kata Hasan Hudaybi, aqimu dawlatan islamiyatan fi sudurikum taqim fil ardikum. Kita bukanlah kata-kata tokoh-tokoh gerakan ni bukan hujah pun, tapi kita ambil manfaat yang mana boleh diambil manfaat. Tegakkan negara Islam itu di dalam dada-dada kamu, nescaya ia akan tertegak di tanah air kamu. Perkara yang paling asas dalam kehidupan ini ialah kita membetulkan hubungan kita dengan Allah, dan kemudian kita bergerak selepas daripada itu membetulkan masyarakat. Hadirin dan hadirat, sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dalam surah Al-Mu'minun,
alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, sama ada mereka sedekah, mereka solat, mereka buat semua tanggungjawab mereka. Wa qulubuhum wajilah. Setelah buat tanggungjawab, setelah amalkan apa yang mereka faham daripada agama ini, setelah mereka salat, zakat, beri, berjuang menegakkan Islam, wa qulubuhum wajilah, pun demikian qulub mereka, jantung hati mereka, wajilah, khaifah, yakni jantung hati mereka dalam ketakutan bahawasanya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Allah kata ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka lah orang yang mendahuluinya. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang yang laksanakan, yang telah memberikan apa yang mereka berikan, tapi mereka dalam ketakutan. Siapa buat Islam, laksana Islam, tapi takut dengan diri mereka sendiri? Kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamr wa yusriqun, adakah mereka ini orang yang minum arak dan mencuri? Biasanya mungkin orang minum arak ni takut amal tak diterima, orang mencuri takut amal tak diterima. Tapi Nabi SAW kata, la ya bint as-siddiq, bukan demikian wahai anak as-siddiq, yani anak Abu Bakar as-Siddiq, Aisyah, walakinnahum alladhina yusumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Tapi kata Nabi, orang yang puasa, orang yang semayang, orang yang sedekah, tapi mereka duk takut Allah tak terima amalan mereka, mereka itulah orang yang berlumba-lumba membuat kebaikan. Kalau macam kita ni yang dah rasa aku okey, aku semayang dah 5 waktu, kita tak termasuk dalam ayat dah. Tapi orang yang termasuk, kata Nabi, ialah orang yang ahli solat, ahli sedekah, ahli puasa, tapi hati sentiasa bimbang, takut Allah tak terima amalan mereka. Adapun orang yang complacent, dia rasa saya tak bimbang apa dah, semua hak asas-asas tu saya buat habis dah. Orang ini tidak yusari'una fil khairat, tidak berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda kata, kalaulah aku tahu bahawa Allah Taala terima an taqabbalallah minni raka'atain ahabba ila min ad-dunya wa ma fiha, kalau aku tahu Tuhan terima 2 rakaat sembahyang aku, lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya, kerana Allah kata innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya Tuhan terima amalan orang bertakwa. Kalau aku tahu Tuhan terima, aku lebih seronok dunia daripada segala isinya pun tak boleh bertanding. Kerana apa? Kerana adalah ciri takwa. Ini nilai insan bila dia hidup di atas sunnah Nabi SAW. Bukan soal ikhlas, alhamdulillah ramai orang. Bukan soal amal, alhamdulillah amal ramai orang boleh beramal. Pastikan sunnah, kita dah berusaha pergi tanya, mengaji pun kita tanya apa dalilnya, apa dalilnya, di mana Nabi amalkan, ada hadisnya ataupun tidak. Kita tak buat, alhamdulillah, apa yang Nabi tak buat dalam ibadah. Ni mari bulan apa ni? Bulan Syaban macam-macam lah nanti kan. Ni 10 Syaban apa semua.
Orang kata mereka ni tak minat ibadat. Bukan tak minat, kita minat hak Nabi, hak brandednya. Barang tiruan ni kita tak main. Kita nak yang mana Nabi amalkan. Alhamdulillah di sudut tu ramai pemuda-pemuda. Orang kita sekarang dah mula bertanya dalil, Nabi buat atau Nabi tak buat. Walaupun ada hal lain yang buruk, tak apa, benda baik dia kata kan. Benda baik ni kita tak tahu. Macam mana baik semayang 2 rakaat subuh pun kita tak tahu baik ke tak, melainkan setelah Allah fardukan. Kalau dia fardukan 4 lah baik, dia fardu 2 lah baik. Kalau buat 4 tak baik. Bukan soal sikit banyak, tapi soal contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di sudut tu kita buat. Tapi yang paling besar, untuk kita mencari apa yang dikatakan dengan ikhlas, dengan mengharapkan Allah terima. Kita tak susah hati soal pahala. Sebab apa? Allah jamin pahala. Siapa buat betul, Allah bagi pahala. Tapi yang kita bimbang, kita tak boleh benar-benar ikhlas dan betul macam hak Nabi buat sehingga Allah bagi pahala. Dia nak bagi pahala tu kena amalan itu tepat. Sebab itu Quran cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat qawa'id buat Baitullah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah ibadat ini daripada kami. Kita masalah siap dah. Para Nabi lagi mengharapkan supaya amalan diterima. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dalam hal ini. Abdullah bin Abi Mulaikah, dia menyatakan bahawasanya dia berjumpa dengan 30 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Abdullah bin Abi Mulaikah ni tabi'i. Dia kata 30 orang sahabat Nabi yang kujumpa, semua mereka kata takut nifaq, takut munafik dalam diri. Semua. Kita hak munafik tu orang lah kan, kita ada lah. Semua takut. Takut zahirkan lain, hakikat imannya lain. Nifaq. Dan ramai orang nifaq. Akhir zaman kita lagi tak tahu. Sebab tu dulu saya sebut, ada beza di antara pendakwah dan ahli politik yang tak ada pemikiran ataupun semangat dakwah. Pendakwah, dia kalau tengok orang politik contoh buat salah, dia tak setuju, dia marah dan dia akan betulkan. Kalau dia marah tu marah daripada iman dia, marah kerana Allah, dia bimbang kerana itu menentang Allah ataupun itu menyanggahi arahan Allah. Bila dia tengok orang politik buat benda baik, dia seronok. Alhamdulillah, dia buat benda baik. Tapi ahli politik yang tak ada nilai ni, kalau dia tengok musuh politik dia buat benda jahat, alhamdulillah ada poin kita nak kata. Dia beza. Ada poin kita nak kata. Dia kira bagus punya, dia dah silap, kita pukul. Ada beza. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Semua mereka takut nifaq pada diri kita. Sebab tu ramai okay, pil-dil Hindustani kan, semua nampak wallahu alam, kita berduka cita kerana mereka telah melakukan kesilapan. Sebenarnya kita suka cita.
Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Orang dakwah dikritik, dia berikan ketegasan. Dia suka kalau mereka buat baik, tak kira di kalangan mana. Dia tak suka mereka buat salah. Dia memang betul tak suka. Kok dia kata ada peluang, cantik, dia dah silap. Orang dakwah tak ada benda ni. Kita nak tahu hati kita mukmin, kita pendakwah, kita ahli politik Muslim atau ahli politik yang tak ada iman, kita tengok yang ni. Tak apalah orang ada parti dan negara kita negara berparti. Tapi kalau kita ni, saya nak menegakkan Islam, kita tengok musuh politik kita buat salah, kita rasa seronok ke kita kata tak seronok? Kalau kita sebut dia tak seronok, hati kita seronok pasal dia buat salah. Jadi poin kat kita nak ceramah ataupun nak hentam dia. Ini menunjukkan hati kita bukan hati da'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dalam hal ni. Berikutnya, ada banyak perkara yang kita kena tahu yang membatalkan amalan kita. Kita beramal banyak, sunnah kita sebut, tapi banyak perkara yang boleh batalkan amal. Dan bukan saja sunnah, mana-mana saja orang, insya-Allah semua umat Islam ni di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang amal ada benda yang boleh batalkan. Perkara besar yang batalkan amalan orang apa dah? Syirik. Allah, syirik. Yang ni kena tegaskan. Kita orang masuk Islam, start masuk Islam, kita ajak apa? Patut ajak apa? Tauhid. Tapi sebahagian orang dia ajak apa? Tajwid. Sebab tu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baru masuk Islam, asyhadu la ilaha illallah. Oh tak betul. Kena panjang sikit. Asyhadu alla. Duduk perbetul tajwid bukan tu. Biar dia tak faham makna pun, dia nak kira perbetul tajwid. Macam saya cerita tu, kes. Satu kes. 2 hari, 3 hari dia pergi masuk Islam tak boleh. Pasal dia tak boleh nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia kata sebut tak betul. Orang masuk Islam bukan dengan sebutan. Orang masuk Islam dengan akidah. Dia sebutlah kalau dia boleh sebut. Tapi kalau dia tak boleh sebut tapi dia beriman dengan inti kandungan itu, dia mukmin. Sebab tu kita salah dalam banyak perhitungan. Di sudut akidah kita salah. Bila orang masuk Islam, akidah ni yang perlu kita ajar. Masuk Islam, kita pergi ajar fiqh. Bab ambil wudu. Bab perkara-perkara pada menyatakan jenis-jenis air. 2 minggu tak ambil wudu lagi. Inilah bab pada menyatakan jenis-jenis air. Air telaga, air perigi, air laut, air salji, air apa. Last sekali macam saya kata, 2 minggu kemudian, Ustaz kita nak ambil air apa Ustaz? Air apa mau kita ambil ini wudu? Kita ambil air paip. Kalau air paip, bak dari 2 minggu lepas lah. Tak payah duduk pusing jauh sangat. Tapi kita nak tegakkan silibus kita tu yang kita tak tegakkan akidah. Maka kadang-kadang dia syirik. Dia masuk Islam tapi dia masih melakukan amalan yang syirik. Tak usah yang masuk Islam, yang tak masuk Islam, yang baru masuk Islam, yang lama pun. Nega tak laku pun hantu, menega laku pun hantu. Allah. Akidah. Kena bersihkan. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelum daripadamu, jika engkau melakukan syirik, nescaya dibatalkan semua amalanmu, nescaya batallah semua amalanmu, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Semayang, solat, pergi haji apa, balik-balik pergi kat bomo, percaya bomo kata
benda yang syirik, benda yang jadi kuasa Allah, batal semua tu. Setakat kaki judi mungkin tak batal lagi. Tok Haji Tok Haji main judi, tu pun Tok Haji, Pak Haji main judi, Pak Haji minum arak, haji dia dapat pahala lah, tang arak dia berdosa. Tapi kalau pi haji lepas tu duduk percaya benda-benda syirik, batal semua pahala. Batal semua pahala. Tu lebih teruk daripada apa yang kita tengok. Dah teruk Tok Haji tu kena tangkap basah. Tapi lebih teruk Tok Haji tu percaya khurafat dan syirik. Yang berikutnya ialah perkara yang paling kita bimbang dalam kehidupan ini, ialah satu perkataan, riya. Riya buat pasal orang ini sejenis daripada syirik. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi kata, "Idza jama'allahu an-nasa yaumal qiyamah liyaumin la raiba fihi." Bila Allah himpunkan manusia pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, nada munad, maka menyerulah orang yang penyeru, "Man kana asyraka fi amalin amalahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna allaha aghna syuraka 'ani syirk." Siapa yang mensyirikkan Allah dalam amalan yang dia buat untuk Allah, maka minta pahala daripada orang yang selain daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala maha suci daripada syirik, berlepas diri, maha kaya daripada syirik. Ini perkara besar dalam amalan. Mahmud bin Labid radhiyallahu an menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Benda yang paling aku takut kepada kamu ialah syirik asghar. Syirik juga kita ni tu syirik kecil, bunyi pun macam hadas kecil. Syirik asghar ialah dosa yang paling besar. Cuma kerana ada syirik akbar, dia ada syirik asghar. Syirik yang paling besar dan syirik yang kecil dinisbahkan pada syirik yang paling besar. Tetapi syirik yang paling kecil itu adalah dosa yang paling besar, yang sebahagian para ulama menyatakan dia termasuk dalam dosa yang Tuhan tak akan ampun, kerana ia sejenis daripada syirik. Bukan syirik hak pi buat kata ada kuasa lain, tu saja Tuhan tak ampun. Syirik asghar itu termasuk juga dalam makna innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Tuhan tak ampun orang yang mensyirikkan dia. Sahabat tanya, "Masyirkul asghar?" Syirik asghar apa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ar-riya, yaqulu Allah Ta'ala, idza jaza an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tara'una fid dunya falyanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Nabi kata ia adalah riya. Allah kata pada hari kiamat kelak, bila Allah balas semua, bagi semua amalan manusia, Allah kata kepada orang yang ada riya ini, "Pergilah kamu kepada orang-orang yang mana kamu nak tunjuk kat dia di dunia begitu, dan cari tengok ada tak pahala di sisi dia, pergi minta kat dia." Maka kita tengok ada orang nanti di akhirat, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala, ada orang kita nampak bagus dia ni, pergi tengok Tuhan kata tak ada pahala, pergi minta kat siapa yang nak tunjuk itu ni. Ini adalah perkara yang besar. Sehingga Ibnu Abbas sebut tentang hal ni. Orang yang mungkin tahajud, mungkin apa, tengok-tengok di akhirat besok. Tahajud ni biasanya selamat pasal dia sendiri. Tapi kalau duduk tahajud di masjid, tak tahulah, tahajud di mikrofon, Allah, Allah, Alhamdulillah,
Allah, tengah-tengah malam kacau orang tidur. Ya akhi, kalau ente nak solat, ente solatlah. Ini tahajud bukan nak pergi tunjuk ke orang. Pasal apa nak guna mikrofon? Hak ada keliling tu bukan. Dia semayang sendiri. Tapi bila buat program tahajud di masjid, pakai mikrofon. Nak tunjuk kita yang tahajud. Sufyan bin Uyainah, bila dia solat tengah malam, isteri dia datang, dia menangis pada Allah Ta'ala. Bila dia solat tengah malam, isteri dia datang, dia kata ke isteri dia, mataku tadi abuk masuk. Hatta pada isteri dia pun dia tak mau tunjuk. Kita pergi pasang mikrofon, program tahajud, qiyamul lail bersama-sama. Qiyamul lail bersama-sama tu saya taklah petikai ada hadis Ibn Abbas di rumah Maimunah. Tapi sampai kacau orang sebelah, orang lain dan seumpamanya, bimbang, termasuk dalam syirik asghar. Nabi kata, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum minal masihid dajjal. Adakah kamu mau aku bagi tahu kamu perkara yang lebih aku takut daripada masihid dajjal? Nabi kata, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. An yaqumur rajul fayusalli fayuzayyir salatahu lama yara min nadhari rajul. Kata Nabi, bila satu orang bangkit salat, dia perelok semayang, dia nampak hebat kerana dia tahu orang duk tengok dia. Nabi kata syirik khafi. Aku lebih takut daripada Dajjal. Biasanya manusia kalau panjang solat dia, bila orang tak tengok dia, tak terganggu. Tengah malam Allah semayang panjang, dia sujud lama, dia i'tidal pun dia baca doa yang panjang-panjang. Pasal siapa tu pun tak ganggu, dia seorang. Kalau dia imam ada beban makmum di belakang dia. Tapi dia ni kalau depan orang, Allah semayang dia lama. Tapi bila dia semayang sendiri, dia kalau biasanya macam ni, orang macam ni dia tak ada lah solat malam ke apa, dia sendiri. Ini termasuk yang dikatakan dengan syirik. Mudah-mudahan Allah, ataupun syirik asghar ataupun riya. Berikutnya perkara yang membatalkan amalan manusia ialah al-manna wal adha, mengungkit-ungkit dan nyakit hati orang. Lepas bagi, ungkit balik. Macam Fir'aun, dia bagi kepada Nabi Musa, dia ungkit bahawasanya hang besar di istana aku dulu. Macam orang politik pelang raya juga, kerana kami telah bagi bantuan, hendaklah tuan-tuan mengundi kami. Itu lebih kurang tu lah. Itu pun lagi teruk, bukan duit dia, duit kita. Senang-senang dia bagi ke orang 3-4 juta, dia kata dia bagi. Ini apa? Wang pembayar cukai, kan? Kita sebab tu masalah lebih telus. Itulah wang pembayar cukai. Saya dengan ini sudi untuk memberikan 4 juta pada penduduk kawasan ini. Dia bagi 4 juta. Orang kampung kata, baguslah YB tu sekali. Sanggup dia bagi sampai 4 juta kat kita tu, bukan senang. Makcik ingat duit dia, duit makcik lah. Dia pembodohkan orang kita. Kita tak kira. Parti mana naik pun buat kerja bodoh tu, membujur lalu melentang patah, kita pukul. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu itu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan orang. Kita biasa bila kita bantu orang, satu hari dia buat benda kita tak puas hati, aku yang dulu tolong dia dulu ni, masa dia susah. Manni wal adha.
Awak diingat dia boleh berjaya kalau guru tak tolong dulu. Manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali Safwan. Allah kata, alaihi turab fa asabahu wabil fatarakuhu sulda. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan manni wal adha, ungkit dan sakitkan. Seperti mana orang yang membelanjakan hartanya dengan nak menunjuk kepada manusia dan tak beriman pada Allah dan hari akhirat, yakni tak harap habuan Allah. Allah kata famathaluhu kamathali Safwan alaihi turab. Bandingan orang ni macamlah batu lincin yang ada atas batu tu pasir. Fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Kemudian hujan lebat timpa batu lincin ada pasir tu, dia tinggal lincin balik, tak ada apa. Tuhan buat bandingan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia pun tak akan dapat apa pun di atas apa yang mereka amalkan. Wallahu la yahdil qaumil kafirin. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk pada orang yang kafir. Ni satu benda kita jangan ungkit. Hak benda kita bagi ke orang, dah bagi, alhamdulillah. Masa kita bagi kepada orang tu, kita bukan harap dia pun. Yang ni kita kena didik diri kita. Mai orang satu orang, saya minta tolong je, susah. Badan duk sihat susah. Kita kata kat dia, badan sihat satu hal, tapi susah boleh datang macam-macam. Kalau kita bagi RM1, RM2 tidak memiskinkan kita pun. Kalau dia tipu, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita pun bukan bagi sampai 100, 200, 300, 400. Kalau kita syak, tak bagi 3-4 ringgit dia dengan Allah Ta'ala. Takkan Allah kata, Allah aku hukum kau pergi bagi kat dia, dia tipu kau. Tak. Satu orang minta, ya Allah, makasih, saya minyak ni boleh bagi. Dia kata, dah kita tak bagi, kita halau dia pula, kita maki dia pula, ajak kita, tak rugi pun. Kadang-kadang kita tengok tu orang mai, kita tak ada bukti pun, kita kata dia ni penipu kuat ni. Kata apa bukti tak? Kau rasa nampak muka? Cik, boleh pula aku rasa nampak muka. Ini nilai-nilai kita dalam hidup ni. Berapa banyak harta kita bagi tolong orang, masa kita bagi tu kadang-kadang kita rasa beban sikit, tapi hari ni cerita tu pun dah habis. Rezeki pun Allah dah bagi yang baru. Masa kita beri tu kita rasa macam berat. Dan kadang-kadang Allah uji kita. Macam Sayyidina Umar kata pada Ummul Kalthum apabila tengok wanita yang nak lahirkan anak dia tu, hal anti ila khairin saqallahu ilaik. Adakah engkau nak buat satu kebaikan yang Tuhan bawa padamu? Ummul Kalthum terima dan tolong jadi tok bidan keluarkan anak tu. Kadang-kadang Allah mari, Allah bagi. Orang tanya kita ada satu benda, orang nak minta tolong, kita tak boleh bagi banyak, kita bagi sikit. Tanda kita bagi. Tak apalah. Kadang-kadang kita clear benda tu memang untuk perjuangan, untuk menegakkan Quran, sunnah Nabi SAW. Kita tak apa hari ni kita bagilah, bulan depan lah, minggu depan. Belum tentu minggu depan itu mai. Belum tentu bulan depan itu datang kepada kita. Allah saqallahu ilaina, Tuhan bawa sebahagian kebaikan datang kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ni satu lagi jangan mengungkit. Berikutnya, benda yang membatalkan amalan insan ialah tinggal sembahyang asar. Tak. Sebab apa? Ini salatul ini adalah as-salatul wusta, sembahyang wusta. Sembahyang pertengahan. Subuh, zuhur, pertengahan dia asar, maghrib, isya. Ada banyak pendapat apa salatul wusta, tapi yang sahihnya ialah sembahyang asar, kerana banyak hadis yang menunjukkan salat asar. Allah kata hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan jagalah salat asar, salat wusta. Dan kita memang asar ni sibuk, macam-macam menyebabkan kita terlewat dan seumpamanya.
Tapi Allah suruh jaga, jangan sampai tertinggal sembahyang asar. Nabi kata, man taraka salatal asr habita amalu. Dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang tinggal sembahyang asar, gugur amalan dia. Gugur amalan dia. Kadang-kadang orang duk menyangkui, tak mayang gitu kan. Sagi kakak masuk maghrib terlepas dah, tak baru qada dah. Allah. Nabi ada, macam kita sebut dalam hadis, Nabi ada terlewat kerana Yahudi kepung, musyrikin kepung Nabi SAW, sehingga terlewat salat asar dan Nabi salat selepas maghrib. Itu kena perang lah. Kita tak ada perang dengan siapa pun. Satu lagi ialah benda yang menyebabkan orang batal amalan, ialah orang kita pergi kata ke orang, Tuhan tak akan ampun dosa hang sampai bila. Yang ni jangan kata. Hang muka macam hang ni, aku confirm tentu tak masuk syurga. Dia tolong confirm. Dulu ada orang tulis, saya bukan bela Gus Dur, saya tak tahu kalau dia mati dalam keadaan dia dengan Tuhan. Tapi ada buku di Indonesia tulis, dosa-dosa Gus Dur yang tak akan diampun oleh Tuhan. Tu dia. Jangan buat keputusan Allah Ta'ala. Jangan buat keputusan Allah Ta'ala. Damdam bin Jaus Al-Yamani, dia masuk ke dalam masjid, dalam riwayat dalam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dia masuk dalam masjid. Satu orang panggil dia, ya Yamani. Dia tengok siapa dia, dia tak kenal. Abu Hurairah. Dia tengok satu orang tua. Lepas tu baru dia tahu Abu Hurairah kata, dia kata, la taqulur rajul atau la taqulanna lirajul, kau jangan kata pada satu orang, wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhiluka Allahu al-jannata abada. Demi Allah Tuhan tak akan ampun kau, demi Allah Tuhan tak akan masuk orang dalam syurga. Jangan kata. Wala dah nasihat dah. Dia ni tabi'i, dia jumpa sahabat, dia tak kenal Abu Hurairah mula-mula. Dia kata, man anta yarhamakumullah, yarhamakallah. Hang siapa? Tuhan rahmat hang. Qala Abu Hurairah, aku Abu Hurairah. Sahabat ni bagus nama dia, tak macam kita. Dia tengok orang masuk dalam masjid, dia tengok orang ni bagus ke, perlu nasihat, dia panggil mai aku nak nasihat. Kita sampai orang minta bagi nasihat, tak boleh bagi nasihat pun. Kan? Sahabat ni dia tengok, dia panggil ya mami, dia ya mami, dia ya mami. Jangan kata kat orang macam tu. Patut Abu Hurairah cerita kat dia, bagaimana Nabi cerita ada dua orang kawan di kalangan Bani Israel. Seorang tu dia kata kat kawan dia, Tuhan tak akan ampun hang dan Tuhan tak akan masuk hang dalam syurga. Hak kata tu agak bagus, hak yang dia kata tu memang kurang bagus sikit. Bila mati Allah Ta'ala kata, Allah suruh hak nampak tak apa bagus ni masuk syurga di atas berapa rahmat dia dan sebab-sebabnya Allah Ta'ala tahu. Allah kata, hang seorang yang tak masuk syurga sebab hang telah melampau aku perkara yang menjadi hak aku menentukan rahmat kepada sesiapa, hang tolong putuskan. Ya mami ni kata, wahai Abu Hurairah, kami ni orang kadang-kadang, orang Badui, orang Arab ni kadang-kadang cepat mulut, berkelahi kata Tuhan tak ampun hang. Abu Hurairah kata, jangan kata. Aku dengar Nabi cerita seorang Bani Israel masuk neraka apa cerita. Kita pun jangan berkelahi dengan adik-beradik ke, berkelahi politik ke, kata dia tu tentu dah tak masuk syurga. Jangan. Urusan syurga neraka pasal Allah Ta'ala. Kita habang setakat hukum hakam Tuhan saja. Setakat hukum hakam Tuhan saja. Kita habang hak ni berdosa, yang tu dapat pahala. Habis macam orang tanya kita, habis kami ni hak duk buat bid'ah ni, dia yang kata dia sendiri habang buat bid'ah, kita tak ada kata lagi kan. Habis kami yang duk buat bid'ah ni masuk neraka lah. Kita tak kata. Kita tak kata tu hampa duk pi habang kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Hak tu kan kami kata. Hak tu siapa kata? Nabi yang kata. Apa nak salah kami pula? Kita tak kata. Habis kami macam mana? Masalah hampa kami tak tahu. Pertama, syurga pun Tuhan tak bagi kerja kami jaga. Neraka pun Tuhan tak bagi kuat. Hang tolong pilih-pilih nama mana nak berbual neraka. Yang ni kami hanya bagi tahu hukum.
Siapa yang buat amalan pahala, tempat pahala menuju ke arah syurga. Buat dosa-dosa menuju ke neraka. Tapi dalam hidup insan, bukan satu amalan dia buat. Ada benda orang ni dia buat lemah macam ni. Dosa tang ni, pahala tang ni. Pahala tang ni, dosa macam ni. Tuhan timbang amalan insan macam selalu saya sebut. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi insyatir radiyah. Kami pun tak tahu. Kalau berat timbangan kita, kita masuk syurga. Kurang timbangan pahala kita, kita masuk neraka. Habis itu kami mana nak tahu? Kita pun kita tak tahu. Tapi kalau satu orang main tanya kita, saya ni memang ambil rasuah, tapi saya sedekah, saya ada buat masjid 3. Macam mana rasuah saya okey ya? Takkan kita nak kata rasuah hang okey, rasuah hang tak okey lah. Habis masjid, pahala masjid Tuhan timbang bagi pahala masjid. Masjid dengan duit dengan ikhlas. Dosa rasuah Tuhan timbang dosa rasuah. Kalau berat dosa rasuah masuk neraka. Kalau berat dosa pahala buat masjid kau ikhlas ke apa, masuk syurga. Sama orang tak pakai tudung, orang pakai tudung. Orang berzina, orang minum arak. Kita hanya memberitahu dosa dan pahala. Urusan syurga neraka, urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, pasal kita nak bagi peluang pada fadil ustaz kita, saya baca hadis kita yang terakhir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghattul ina wa awqi'u as-siqa wa aghliqu al-bab wa atfi as-siraj fa inna asy-syaitan la yahillu as-siqa wa la yaftahu al-baba wa la yakshifu ina'a fa in lam yajid ahadukum illa an ya'ruda alayhi ina'i 'udan falyadhkur asmallahi falyaf'al wa yadhkur asmallahi falyaf'al fa inna fuwaisiqa tudrimu ala ahli al-baiti baitahum. Rawahu Muslim. Hadirin dan hadirat, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir kita dah cerita tentang dia dahulu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ghattul ina'a wa awqi'us siqa wa aghriqul bab wa atfi'us siraj. Nabi kata tutup bekas minum, ikat tutup bekas makan, ikat bekas minuman, tutup pintu, padamkan api, kerana syaitan tidak boleh untuk memasuki, merongkaikan bekas air yang ditutup, membuka pintu dan menyingkap bekas minum, bekas makanan. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala ina'ihi 'udan. Jika dia tak ada apa lagi pun, melainkan ambil sebatang kayu macam tu, ranting, letak silang di atas bekas makanan dia tu, wal yadhkur ismallah falyaf'al, maka dia sebut bismillah dan dia letak dah. Kemudian Nabi kata sesungguhnya fuwaisiqah, yakni fuwaisiqah ni dia fasik. Fuwaisiqah ni maksudnya tikus. Saya tak tahu buku tentang terjemah apa tu. Fuwais, dia kata dia tu lewat tikus. Tikus betul. Fuwaisiqah maksud tikus membakar rumah tuan punya rumah. Hadis ni Nabi kata, Nabi suruh tutup makan. Jangan biar makanan terdedah. Dia sebenarnya dari satu sudut spiritual, Nabi bercakap soal bagaimana, ini kita kata, bagaimana benda ni dari segi alam spiritual pun kena tutup. Orang tua kata dulu setan ludah, cuma Nabi tak sebut ludah tu lah, tapi dia suruh tutup. Tutup bekas minuman, tutup pintu. Khususnya hadis ni, dalam hadis Bukhari, Nabi sebut bab ni ialah tentang masa waktu nak masuk maghrib. Nabi kata izas tajnahal lail, apabila dah dekat nak masuk maghrib, faqufu sibyanakum fa inna syaitan tantashir hina idzin. Nabi kata apabila dah dekat nak masuk malam, pegang anak-anak kamu, kerana syaitan bertebaran masa tu. Ada orang tua-tua habaq kan? Orang tua-tua tu dulu lepas mengaji hadis Bukhari.
Nabi suruh tutup, terutama masa tu tutup pintu. Tak maghrib mana pada tutup. Hai, maghrib masuk rumah kan. Tu hadis sunnah kan. Itu panggil budak-budak masuk. Nabi kata fa inna syaitan tantashiru hina izin. Kerana syaitan bertebaran masa tu. Dulu orang kata syaitan jin sorok lah apa lah. Dia mendekati makna yang benar. Nabi tak sebut, tapi syaitan bertebaran. Tentu syaitan ketika itu boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang gangguan syaitan dan seumpamanya. Antara nak masuk siang, nak masuk maghrib, nak masuk pada waktu siang, nak masuk pada waktu malam, iaitu ketika maghrib. Nabi kata fa idza dhahabat as-sa'atu min al-'asha fa khuluhum. Apabila dah masuk waktu malam, tak apa, boleh lepas depa. Nabi kata. Hadis. Walaupun hadis ni tak sebut, tapi hadis yang saya sebut ni, hadis yang tuan-tuan baca ni hadis Muslim. Hadis yang saya sebut ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu maka bahkan Nabi kata dulu, saya ingatlah tok saya dulu, kalau sekiranya nak bawa, nak pergi hantar makan bulan puasa, orang Melayu dulu suka hantar makan lah, dah pasal dia buka puasa di hotel. Di standard orang Melayu. Apa nama, bila dia pergi hantar pakai makan, kadang-kadang tak ada apa nak tutup, dia pergi ambil ranting ke apa, dia suruh lintangkan, ataupun taklah daun sekepin pun, padahal nak pergi tu dekat saja. Nabi SAW kata dalam hadis, wa yadhkur asmallah, dan sebut nama Allah, falyaf'al. Kalau dia letak kan, an ya'rada ala inahi audan wa yadhkur asmallah falyaf'al. Dia letak batang kayu ataupun ranting macam tu pun, dan kena bismillah, dia buat. Kerana ada nilai yang tersendiri, ada nilai yang tersendiri yang kadang-kadang tidak disaksikan oleh mata kita, yang mana perkara ini termasuk dalam perkara ghaibiyat. Dan Nabi larang, Nabi kata tikus boleh menyebabkan kebakaran orang rumah. Nabi ni cakap banyak benda, masalah environment, jaga kemaslahatan orang, kemaslahatan awam. Dan saya sebut tentang padamkan api itu, bagi yang tak datang kuliah itu, ini dia panggil, hadis ini ada dimensi zaman dia. Kerana zaman itu gunakan api. Sekarang ni kita tak tutup lampu pun tak apalah, kerana alhamdulillah dia bukan punca kebakaran, maksudnya dia bukan cepat terbakar. Nabi suruh bila nak tidur, padamkan api pada zaman dulu. Kalau tidak, api ni dia tumpah, terbakar rumah dan seumpamanya. Kan kita boleh ambil iktibar lah. Artinya kalau kita nak keluar saat pergi sembang depan rumah ke, kita masak apa-apa, kita tutup api kita. Saat pergi sembang tak ingat pula dah terbakar. Ini adalah seorang buat di atas kemaslahatannya. Kita ada 1-2 soalan untuk memberi laluan kepada Fadilatul Syekh Dr. Fadlan Osman untuk bercakap. Sahabat, sebenarnya saya jemput Ustaz Fadlan. Sila Ustaz Fadlan. InsyaAllah anda jawab 1-2 soalan, lepas tu kita ya. Fadlan Ustaz. Ya. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh para ulama sejak dahulu. Dalam sejarah para ulama, mereka bukan menghadapi orang kafir, mereka hadapi orang Islam sendiri. Inilah yang kita sebut dulu tentang ghuraba, alladzina yuslihun, orang yang melakukan kebaikan. Unasun qalilun fi unasin su'in kathir, manusia yang sikit yang berada dalam manusia jahat yang banyak. Man yu'sihum akthar mimman yuti'uhum, orang yang lawan mereka lebih banyak daripada orang yang taatkan kepada mereka, yang setuju dengan mereka. Kita akan hadapi. Jangan kira tentang jumlah yang sedikit. Setengah orang kita nak jadi geng ramai, tidak ada faedahnya hal ni.
Yang kita penting ialah benar. Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama ja'a atau kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam datang mula dengan keadaan yang asing, sikit pelik, dan akan pulang dalam keadaan yang asing. Untunglah orang-orang yang dianggap pelik ataupun dianggap asing. Ini adalah suatu realiti yang kita kena terima pada akhir zaman terutamanya. Ada orang dia nak jadi aku nak geng ramai. Kita tak penting ramai. Kita penting tertegaknya atas kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena terpaksa merasai keperitan itu. Keperitan itu. Nak bagi orang suka, tak, saya kata ada orang duduk saja orang tak suka. Macam dulu ini saya dah sebut kan, orang duduk saja dia kata dia ni duduk saja. Bila buat dia ni nampak rajin lebih, tak payah. Siti Nurhaliza, minta maaf lah, bukan nak kata kat dia, Siti Nurhaliza, dia, saya ingat dia ceramah pun tak dia pakai menyanyi ya. Tu pun ada orang tak suka. Siapa dia pergi menikah dengan Datuk K? Masalah dia lah, masalah hang siapa? Biar pergi kat dia. Kalau dia menikah dengan hang pun orang kata lah pasal apa pergi menikah dengan hang. Tapi tu duduk saja, tak buat apa. Sampai orang nak pergi perbetui hak benda masyarakat duk buat, kita akan menghadapi realiti ini. Nabi kata ja'al Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Dia datang dalam keadaan asing, akan balik keadaan asing. Fatuba lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang dianggap asing dalam hadis Muslim. Untung orang yang dianggap asing. Unasun qalil. Unasun qalilun fi unasin su'un kathir. Kata orang yang sikit dalam jumlah yang. Berhubung dengan hadis tentang tahiyatul bait tawaf. Tahiyat Masjidil Haram itu, Baitullah itu tawaf. Maksudnya bagi orang yang pergi umrah, bila masuk dalam masjid tak perlu tahiyat masjid, tawaf. Hadis ini sebenarnya la aslalah, tidak ada asal bagi hadis ini. Setengah orang bila dia pergi umrah, orang kata kat dia dalam taklimat haji, dia kata Masjidil Haram ni tak ada tahiyatul masjid, tawaf saja. Sebenarnya tidak kukuh. Yang pertama, hadis Nabi SAW umum merangkumi semua masjid. Riwayat Muslim, riwayat yang selain juga, Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, kamu jangan semayang, jangan duduk melainkan kamu salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Hatta kalau kita orang khatib tengah khutbah pun kita masuk, kita kena salat 2 rakaat. Bahkan kalau kita jadi khatib, kita tegur orang yang tak salat. Ya fulan, har raka'ata raka'atain, Nabi kata. Wahai fulan, adakah kau salat 2 rakaat? Hadis yang menyatakan tahiyatul bait at-tawaf, salat tahiyat masjid, tahiyat Baitullah tu Masjidil Haram tu tawaf. Hadis ini tidak ada asal bedanya. Hadis ini asalnya disebut dalam kitab-kitab fiqh Hanafi, diketab oleh kitab fiqh Hanafi. Dan mazhab Hanafi ini, walaupun satu mazhab Islam yang kita hormat dan sayang, dia beza sikit dengan mazhab lain. Tak banyak ahlul hadis di kalangan mazhab Hanafi. Walaupun kemudian muncul di kalangan ulama-ulama India, tetapi dia tak banyak ahlul hadis di kalangan ulama-ulama Hanafi. Sebab itu antara hadis muhaddis dia yang masyhur, yang hebat, dia di kalangan mazhab Hanafi, iaitu Al-Imam Az-Zailai. Dia telah mentahqiqkan kitab Hidayah. Oleh kerana kitab ni, kitab mazhab Hanafi, hadis ni guna mazhab Hanafi, bila Imam Zailai sebut tentang hadis ni, dia kata hadis ni gharib. Padahal hadis ni bukan gharib. Hadis ni sebenarnya tak ada asal. Imam gharib ni asing, pelik. Asing dalam ilmu hadis, ni Ustaz Fadlan hadis. Asing dalam ilmu hadis boleh jadi asing tu sahih, boleh jadi pelik, nama dia asing. Pasal rawi dia ada pada salah satu rangkaian rawi, peringkat rawi itu ada yang dia panggil rawi, satu rawi je riwayat. Dia kadang satu, kata misalnya seorang sahabat, lepas tu 3, 7, 4, dia tu pecahan, ini ilmu hadis. Ataupun kadang-kadang 2, 1, 5, 6. Ini dia panggil sanad rangkaian rawi. Ni pelajar-pelajar saya ni, yang master-master hadis ni, mereka ambil dengan saya, mereka
Mereka kata gharib, sebab tu ada gharib mutlak, gharib nisbi, gharib yang sahih dan gharib yang dhaif. Yang penting ialah dia kata gharib. Hadis ni bukan gharib. Hadis ni tidak ada asal. Tapi Imam Zala'i barangkali dia nak bersopan dengan ahli-ahli mazhab Hanafi. Dia kata macam tu, walaupun sepatutnya dia kena terus terang, seperti mana Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 806, yang telah apabila mentakhrijkan Ihya Ulumuddin, bila hadis tu memang tak ada, kadang-kadang dia nak bersopan sikit dengan Imam Ghazali, dia kata la ajid lahu asla, aku tak jumpa punca hadis ni. Dia sebenarnya hadis tu bukan hadis tu, duk dalam Ihya tu, tapi dia Ihya Ulumuddin tu, kerana banyak dalam hadis Ihya Ulumuddin tu tidak sahih. Jadi Imam juga ada hadis yang sahih, banyak juga hadis yang sahih, sebahagiannya dhaif, sebahagiannya hasan, tapi banyak juga yang tidak sahih. Dia Imam Hafiz Iraqi dia ringan bahasa. Jadi hadis ni tidak ada asal baginya. Ni pelajar-pelajar saya tolong takhrij hadis tu. Untuk pasal yang ni dibaca oleh siapa? Orang yang nak pergi haji dengan umrah ni, banyaklah ustaz-ustaz kita tolong baca hadis tu. Bolehkah isteri meminjam duit kepada suami untuk mengerjakan umrah atau haji ataupun balik nanti bayar balik? Apa ni? Seseorang yang tak cukup bekalan, tak cukup duit, dia tidak wajib pergi haji. So dia tak payah buat pinjaman. Dia tak cukup, dia tak mampu. Tapi kalau dia hakikatnya mampu, zaman sekarang tak macam zaman dulu. Cuma oleh kerana proses pemberian gaji tu kita mampu, tapi dia tak main segrup. Kita sebenarnya mampu. Coba kita ambil dahulukan, dan memang kita mampu untuk bayar balik. Kita boleh dikategorikan dalam mampulah. Kita boleh pinjam daripada isteri kita. Ulama-ulama fiqh berbeza, membahaskan masalah ni. Kalau isteri bagi duit kat suami, oleh kerana isteri tidak wajib infak, membelanjakan harta rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kerana suami membelanjakan harta. Kalau isteri bagi duit, suami kata, ni minta maaf ni kat isteri dia, minta maaf sayang ni tak balik ni 2 hari ni, habis tu ni duit belanja tak tinggal, tolong belanja dulu. Bila dia belanja dulu, dia belikan, dia balik, dia boleh minta balik daripada suami dia, dan suami dia wajib bayar. Kerana bukan menjadi tanggungjawab isteri membelanjakan rumah, hatta membelanjakan makan untuk dia dan anak-anak, wajib bayar. Maka sebab tu sekalipun isteri kerja, dia tak nak, you dah ada gaji, tolonglah bayar sat rumah dengan lauk, tak boleh. Kalau suami isteri dia tak nak bayar, dia tak boleh paksa, dia wajib bayar. Allah memfardukan hal itu kepada dia, memfardukan hal itu pada dia. Sebab itu dia jadi suami. Kalau tidak, dia duduk di rumah, isteri dia kerja, dia bela anak, dia menyusukan sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Tuan-tuan tunggu sekejap, malam ni jangan takut, kita tetap ada makanan walaupun ringan. Saya mempelawar semua orang yang ada sini, penaja-penaja yang hebat-hebat ni, tiap-tiap minggu boleh tajak makan lah kan. Dan saya dengan ni menjemput Fadilatul Ustaz Dr. Fadlan Osman. Kita di IQ ni Ustaz macam-macam. Ni ada ni, PAS ada, UMNO ada, keadilan ada ni, keadilan ada, DAP dan macam-macam ni. Tapi insya-Allah mereka semua ittifaq ala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita terima nasihat yang baik daripada sebahagian tetamu kita dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah pun mendengar mutiara kata daripada Fadilatul Syekh Dr. Asri. Sebenarnya saya datang di sini, tujuan saya hanyalah untuk minum kopi sahaja dengan Dr. Asri. Tapi entah macam mana dia paksa saya bercakap. Jadi saya tak tahulah. Semoga paksaan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, di awal kata-kata Syekh Asri tadi disebutkan beberapa perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan tauhid. Bagaimana kita semua bersatu di atas menegakkan tauhid dan juga bersatu di atas menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan ada juga disentuhkan sedikit tentang perbezaan yang berlaku. Jadi saya ingin memanjangkan sedikit perbincangan tersebut, memandangkan di kalangan kita ada yang biru, ada yang hijau dan biru muda. Tetapi apa yang pentingnya ialah kita berusaha sedaya upaya untuk menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Pertama sekali, saya ingin membacakan beberapa dalil, kemudian membincangkannya dalam konteks ikhtilaf, perselisihan yang wujud di kalangan kita. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, kadang-kadang bahkan banyak masa kita tidak serasi dengan orang yang ada di sekeliling kita ataupun yang berada jauh daripada kita. Mungkin kita sama dari sudut akidah, mungkin juga kita sama dari sudut ittiba' terhadap Nabi SAW. Tetapi keahlian parti kita mungkin berbeza. Dengan itu, pasti akan wujud beberapa perkara yang tidak menyenangkan hati kita apabila kita melihat seseorang itu yang datang dari parti-parti tertentu ataupun dari pemikiran-pemikiran tertentu, manhaj tertentu. Dalam sunnah pun ada banyak manhajnya. Ada salafi yang ori, ada salafi yang tak ori lah. Ada yang ori, ada yang syadid, ada yang salafi qardawi pun ada. Jadi itu antara yang disebut oleh orang. Saya tak sebut, saya hanya menukilkan sahaja. Di sini ingin saya cuba berusaha bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian melihat kepada ayat ini sebagai satu garis panduan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita tidak suka kepada seseorang, kita ada benci sedikit kepada seseorang ataupun mungkin banyak, kita hendaklah berlaku adil. Cara berlaku adil mudah sahaja. Rujuklah kepada Al-Quran, tengoklah kepada hadis Nabi SAW. Apa yang kita ambil daripada situ, kita nyatakan hukumnya sebagai contoh. Kemudian kita tengoklah kumpulan kita. Kalaulah kumpulan kita itu beraliran yang tertentu, sama ada partinya ataupun manhajnya, metodologinya sedikit berbeza daripada yang lain, sekiranya apa yang kita dapati itu tidak sesuai dengan sebahagian daripada orang kita, kita tetap kena mengatakan itu salah. Contohnya hukumnya adalah haram, contohlah. Okay? Jadi kalau ada orang kita yang buat tetap haram, ada orang yang dari kumpulan lain yang sedikit khilaf dengan kita buat begitu, kita tetap mengatakan haram. Sebagai contoh yang terdekat, Sabtu lepas ada perbincangan sedikit dengan
antara saya dengan Fadilatul Syekh Dr. Asri berkenaan dengan demonstrasi. Dah tengok kot agaknya kan? Dalam internet ada. Okay. Kita dapati dalam perbincangan tersebut ada dua pandangan. Pertama mengatakan demonstrasi lebih kepada haram. Yang kedua mengatakan demonstrasi itu lebih kepada harus ataupun halal. Okay. Jadi dalam bagi panel yang mengatakan demonstrasi itu haram, adalah ditanya kepadanya, adakah ini haram bagi pihak yang menentang kerajaan sahaja? Dan jawapannya ialah tidak. Demonstrasi itu tetap haram bagi pihak yang menentang kerajaan dan juga bagi pihak kerajaan. Okay, kalau ada di kalangan pihak kerajaan yang ingin melakukan demonstrasi dan boleh menyebabkan kepada keburukan, kehancuran, maka hukumnya adalah haram, tetap sama sahaja. Okay? Sama ada pemuda ataupun pendukung bangsa Melayu ataupun yang inginkan keadilan dalam mengundi suara. Jadi itu satu benda yang saya rasa jelas pada kita semua yang ingin memartabatkan al-Islam dengan mengembalikan kefahaman ataupun amalan menurut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sikit saya 3-4 saja yang ingin saya ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah berkenaan dengan sangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah sangkaan secara majoritinya perlulah ditinggalkan. Okay? Sangka buruk ditinggalkan. Tetapi sedikit daripada sangka buruk mungkin tak ada masalah. Di sini kalau kita kenal seseorang tu, kita kenal dia mungkin macam, yalah saya tak nak sebenarnya. Saya jangan terpaksa nak buat macam mana, kan? Sebenarnya saya nak ingin hanya diperkenalkan sebagai pensyarah UKM, tetapi Ustaz Asri berkeras juga, kan? Walaupun beliau sebenarnya moderate, tapi tadi dia agak berkeras sedikit dengan saya. Mengatakan yang dia memperkenalkan saya sebagai pengurusi sekretariat Ulama Muda UMNO. Jadi disebabkan benda tu dah disebut, maka kita pun ialah halang-halang celup perkasam, kan? Biar sampai habis lah. Biar. Jadi sangka baik. Kalau kita telah mengenali seseorang itu, kita dah kenal dia sebelum dia mengisi borang, sebelum dia buat apa-apa, kita dah kenal dia sebagai seorang yang baik, alhamdulillah. Okay? Tanpa memuji sesiapa lah. Tiba-tiba dia masuklah satu parti ataupun satu kumpulan yang kita tak berapa, kita sebut parti lah senang, dia masuk satu parti yang kita tak berapa suka dengan parti tersebut. Banyaklah sebab, kan? Mungkin kerana kita dengar banyaknya sifat kronisme dalam parti itu, ataupun banyaknya sifat melaungkan apa yang tidak diamalkan, dan sebagainya. Tak apalah, yang pentingnya kita kenal dia. Tidak wajar sebenarnya bila kita tengok selama katalah 10 tahun kita kenal dia sebagai seorang yang baik, alhamdulillah, wala nuzakki 'ala Allahi ahada, tanpa memberi tazkiyah, okay, yang berlebihan, okay, mewakili Allah. Tiba-tiba kita nampak seolah-olah dia masuk satu parti yang kita tak setuju, okay, adalah tidak wajar. Okay, kita melabelkannya sebagai munafik. Dan itulah yang berlaku kepada, boleh siapa? Dalam satu kelas adalah seorang tu mengatakan, ada di kalangan jamaah yang ustaz, kami tahu ustaz mendukung sunnah, kan? Tetapi ada di kalangan jamaah yang bila melihat ustaz menjadi biru, kan? Dia telah mengatakan ustaz telah menjadi munafik. Ya, saya mendengar soalan tu, saya tenang saja, alhamdulillah. Ya. Dan saya mengatakan, sekiranya berilah saya peluang, saya kata, berilah saya peluang, kan? Sekiranya saya akan berubah selepas mengisi borang dan mengiklankan itu, selepas saya berubah, selepas isi borang mengiklankannya, sekiranya saya berubah, maka teruskanlah, hukumlah saya sebagai munafik. Tapi paling kurang bagilah masa. Jangan terus dihukum. Sedangkan saya rasa sebelum ni saya tak pernahlah membuat
perkara-perkara yang boleh disahkan saya ini sebagai munafik. Dan saya pun mengatakan demikian. Saya minta lah mereka beri sedikit masa kepada saya. Dan ada juga satu SMS yang saya terima, tiba-tiba meminta daripada saya CD, walaupun saya tak banyak CD kan, dia minta lah sikit. Mungkin dia tak tahu saya tak banyak CD. Jadi saya kata insya-Allah saya akan bagi. Tiba-tiba dia balas balik semula, makcik tak nak. Kenapa? Kerana ustaz masuk UMNO. Jadi saya kata terima kasih makcik, minta maaf apa semua kan, dan seterusnya lah. Lama lepas tu, rasanya berapa bulan lah, banyak lah, 6 bulan ke 7 bulan, 8 bulan, tiba-tiba saya terima SMS daripada nombor yang saya tak ketahui. Kata, ustaz ingat tak dulu saya makcik yang minta CD daripada ustaz, VCD. Okay, tiba-tiba lepas tu makcik tak nak pula kerana ustaz masuk UMNO. Jadi dia kata, ustaz, makcik nak minta maaf banyak-banyak kerana makcik telah tersilap memberi hukum kepada ustaz. Minta maaf, dia ulang 3 kali dia hantar mesej, dia bilang minta maaf. Saya mengatakan makcik, hari tu lagi saya maaf dah. Tak apa, jangan risau makcik, saya akan cuba bagi VCD lah. Okay, tapi masalahnya kita tak ada VCD kan. Okay, tapi saya akan cuba berikan. Jadi di sini sebagai pengajaran sahaja, sedikit pengalaman yang telah berlaku pada kita dalam mengeluarkan hukum. Kita mulakan dengan sangka baik. Okay, kalau kita nampak seorang tu dah berubah kan, daripada 3 tahun tak ada masalah, tiba-tiba tahun yang keempat, masuk tahun yang keempat nampak lain macam sikit. Jadi kita jangan terus hukum, berikan sangka baik terlebih dahulu, sangkakan yang baik terlebih dahulu, kemudian selepas itu barulah kita pergi menasihati, okay? Ataupun kita cuba untuk mendekati apa sebenarnya yang berlaku. Idza urifas sabab batala al-ajab. Pepatah Arab mengatakan, sekiranya punca sesuatu itu diketahui, maka tidak ada lagi keajaiban. Kita tak rasa pelik kalau kita tahu sebabnya apa. Jadi kita tanyalah kenapa, apa sebabnya. Okay? Dan dua lagi saya nak tekankan di sini untuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum cerita kepartian ini pun kan sudah wujudnya apa yang kita sebut tadi, salafi yang ori, salafi yang tidak ori. Okay? Jadi ini sebenarnya kita sebagai umat Islam, kita melihat kepada dasar yang utama di sisi ahli sunnah wal jamaah. Lihat pada dasar yang utama. Dasar yang utama dalam mengamalkan Islam adalah berkenaan dengan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jauhkan diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah wakil Allah, pesuruh Allah. Pastikan kita dapat melaksanakan dua perkara ini. Dan kalau ada sedikit sebanyak percanggahan dalam akidah, ataupun kita sebut percanggahan dalam akidah, perlulah ditangani dengan segera, khususnya dalam masalah yang pokok dalam akidah. Tetapi masalah yang sedikit ringan dalam akidah, seperti adakah Rasulullah telah melihat Tuhannya pada Isra' dan Mi'raj, ada khilaf di situ. Kita janganlah sampai mengkafirkan, menfasidkan orang yang mengatakan siapa kata Nabi Muhammad tak tengok Allah semasa Isra' Mi'raj maka dia fasik. Itu tidak boleh kita buat. Okay, kerana itu adalah satu masalah dalam akidah yang tidak merupakan masalah pokok. Yang pentingnya kalau dia nafikan Isra' Mi'raj, masalah besar. Adapun dalam masalah syariah ataupun fiqah, sepatutnya masalah fiqah tidak boleh menyebabkan kita berpecah. Masalah kita, setengah orang dia mungkin cenderung kepada satu-satu bidang yang tertentu dalam fiqah. Dia mungkin mudah untuk solat. Setengah orang dia mungkin mudah untuk melakukan puasa. Dan setengah orang mungkin dia bila membincangkan tentang puasa akan mensahihkan satu hadis, sedangkan seorang lagi mendhaifkan hadis itu. Jadi perkara ini sepatutnya tidak menyebabkan kita berpecah. Okay, ini saya cerita kerana kita nak menangani dua perkara. Satu, era sebelum kemasukan 40 orang tu ke dalam parti UMNO. Okay. Yang kedua ialah era selepas itu. Okay. Jadi era selepas itu kita dah selesaikan. Era yang sebelum tu masih lagi ada sampai sekarang ni pun. Kadang-kadang kita tengok seorang tu, kita rasa dia ni tidak berapa ori, kan? Kita tak berapa nak suka dengan dia. Dia bagi salam pun kita jawab lebih kurang sahaja, kan? Tapi kalau yang ori datang, masya-Allah, kan?
yang agak tinggi dia punya apa? Apa dia tu? Seluarnya agak tinggi, masya-Allah dia ni ikhwah kita. Tapi yang musbil sikit ni kita kata dia ni sedikit masalah. Okey, kita mengatakan kemungkinan dia ada alasan tertentu. Carikanlah alasan untuk dia. Jangan terus kita hukum dia, itu satu perkara yang tidak baik. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatashhalu wa tadhhab rihukum. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. At-tanazu' berbantah-bantah, suka khilaf. Ini satu masalah, suka khilaf. Kan kalau kita nak banyak benda yang kita bersatu, dia tak suka yang itu. Dia suka apa benda yang kita tak sama. Apa benda yang membezakan saya daripada dia. Dia nak cari yang itu. Orang yang nak mencari yang perkara ini, sebenarnya dia telah berusaha untuk meruntuhkan umat Islam. Okay, dan ini termasuk dalam larangan wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Okay? Caranya ialah seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, okay? Dan juga syekh-syekh yang lain, bahawa kita sepatutnya belajar apa yang sesuai dengan kita, okay? Dan jangan pergi kepada sesuatu yang bukan di tahap kita. Masa saya belajar di Madinah dulu, ada orang yang datang dari Amerika. Cuba bayangkan, dia datang dari Amerika, tak tahu apa-apa ataupun sikit saja yang dia tahu. Tiba-tiba dia mengatakan fulan dia ni hizbi, fulan ni dia ni ori kan, contohnya kan. Fulan ni tak berapa sangat. Okey, Syekh Utsaimin dia okey jugalah, tapi dia ada masalah sikit. Dia sibuk, banyak benda dia tak boleh nak huraikan. Sampai ulama-ulama besar di Arab Saudi pun dilabelkan dengan label-label yang tidak baik. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan sepatutnya seseorang itu memberikan perhatian untuk mempelajari ilmu yang memberi manfaat kepadanya. Adapun berkenaan dengan perkara-perkara yang belum masanya lagi, berilah kepada orang yang telah sampai masanya ataupun yang telah sampai tahap ilmunya untuk membincangkan perkara itu. Okey? Jangan mula-mula lagi kita dah mula nak label orang, nak label orang. Jangan buat yang tu. Okey? Tapi belajarlah, pastikan habis Riyadhus Salihin, habis Sahih Bukhari, habis Sahih Muslim, barulah lepas tu nak label orang tak apa. Okey, tapi pastikan habis semua tu. Kerana mungkin ada hadis-hadis yang di dalam Riyadhus Salihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita tak baca, tak sampai kat situ, tiba-tiba kita dah bersilat. Kita dah pukul orang. Dan kebiasaannya orang yang tak sampai, tak habis lagi ilmu persilatannya, dialah yang apa? Dialah yang senang nak diganggu. Tapi kalau macam tok guru silat kan, dan juga tok guru dalam ilmu seperti Syekh Dr. Asri, insya-Allah tidak mempunyai masalah dalam perkara ini. Dan terakhir sekali yang ingin saya tekankan di sini adalah berkenaan dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa pun yang berlaku, sebenarnya kita masih lagi bersaudara. Okay, selagi mana kita ni orang Islam, okay, mengakui Allah sahaja yang berhak disembah, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang berhak diikuti, okay, tidak boleh mendahulukan orang lain terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu sebenarnya kita adalah bersaudara. Jadi tidak wajar bagi orang yang bersaudara ini melihat kepada membesarkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Sebagai contohlah di sini kita bawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Ibnu Abbas di Mina telah menegur Uthman radhiyallahu anhu berkenaan dengan solat. Saya rasa kebanyakan kita dah tahu peristiwa ini. Ibnu Abbas tegur siapa? Uthman bin Affan sebagai khalifah. Ditegur bahawa zaman Nabi SAW, Nabi sembahyang qasar 2 rakaat. Zaman Abu Bakar 2 rakaat. Zaman Umar 2 rakaat. Zaman Tuan juga atau Amirul Mukminin Uthman juga 2 rakaat di awal, di era awal, zaman awal. Tapi zaman sekarang kenapa tukar jadi 4? Kenapa tukar jadi 4? Kenapa tinggalkan sunnah yang 2-2 ni tiba-tiba jadi 4? Uthman pun radhiyallahu anhu memberikan hujah kepada Ibnu Abbas bahawa dia takut orang yang baru masuk Islam ingat sembahyang yang 4 itu adalah 2. Balik negeri dia pun akan sembahyang 2 juga, Zuhur 2, Asar 2. Okey, kemudian Isyak juga 2.
Tidak membezakan antara musafir dengan muqim. Pandangan ini tidak diterima oleh Ibnu Abbas. Tapi bila solat, Ibnu Abbas bayang bawah 4. Dia bukannya bila sampai rakaat yang kedua dia tunggu sampai imam bagi salam dia ikut sekali, ataupun dia bukan sampai rakaat yang kedua dia mufaraqah. Tidak. Tak diikut, ikut Uthman radhiyallahu anhu arda. Yang kita nak tekankan di sini ialah anak murid, pengikut-pengikut Ibnu Abbas telah datang kepada Ibnu Abbas selepas selesai semua, dan mereka pun melihat bagaimana Ibnu Abbas telah menegur Uthman radhiyallahu anhum wa ardahum. Anak murid bertanya, wahai Aba Abdurrahman, ataupun wahai Ibnu Abbas, kenapa tadi tegur kata tak betul, tiba-tiba bila imam solat 4, kenapa ustaz ikut? Kan kenapa ustaz ikut? Maksudnya seolah-olah ustaz kan ada jemaah, kan? Keluarlah kan buat satu jemaah lain contohnya, kan? Okey. Tapi Ibnu Abbas mengatakan al-khilafu syarr. Perbezaan ataupun perselisihan itu adalah keji. Satu benda yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak kecil je, 4 rakaat dengan 2 rakaat, tetapi sekiranya perkara itu menyebabkan berpecah, meneruskan perselisihan yang akhirnya akan menyebabkan perpecahan, itu adalah satu keburukan dan itu adalah satu dosa yang perlu kita hindari. Saya rasa itu sahaja sedikit peringatan yang ingin saya sebutkan kepada diri saya sendiri, agar kita memerhatikan khilaf yang berlaku di antara ulama, khilaf perselisihan pendapat yang berlaku juga di antara para pendakwah, para ustaz, hendaklah dilihat sebagai khilaf ilmiah, khilaf dari sudut ilmu, bukannya khilaf dari sudut khilaf yang sebenarnya, iaitu sekiranya dia mengatakan demonstrasi itu halal, seorang lagi mengatakan demonstrasi itu haram, artinya kita kena letak marajal bahrain yaltaqiyan, kan? Kalau dua bainahuma barzakhun la yabghiyan, kita kena letakkan satu barzakh di sini tengah ni, yang kata haram duduk sini, yang kata halal duduk sini. Jangan buat begitu, kerana itu akan memecah belahkan dan melemahkan kita. Sedangkan kita sekarang ini sedang berdepan dengan musuh yang jauh lebih besar. Islam liberal masih tak dapat ditangani lagi. Pluralisme masih lagi ataupun mungkin sedang berleluasa. Syiah mengkafirkan semua yang kata halal ke, yang kata haram ke, dikafirkan oleh Syiah. Selagi mana dia itu adalah ahli sunnah, halal darah kita ni, kan? Okay? Jadi semua benda itu kita kena berikan perhatian. Jangan perselisihan di antara kita menyebabkan kita berpecah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah terakhir sekali di sini dalam satu diskusi bersama anak muridnya telah berlaku sedikit diskusi yang agak panas. Tetapi selepas itu beliau sendiri, Al-Imam Syafi'i sendiri telah pergi ke rumah anak muridnya dan berkatakan, saya rasa ya Abu Ishaq, ya Aba Ishaq, kan, wahai Abu Ishaq, tidak patut kita ni berselisih kemudian kita tidak lagi bersahabat, ataupun walaupun kita telah berselisih pendapat, kita mesti kekal sebagai saudara dalam Islam. Wallahu alam, saya rasa itu sahaja sedikit peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Dan saya minta maaf sekali lagi kerana saya melakukan perkara ini dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Semoga Allah ampunkan saya dan orang yang memaksa saya. Saya rasa itu sahaja. Wallahu a'lam. Soalan? Tak ada.